Sekarang mari kita cuba lihat untuk menyelesaikan penyelesaian masalah pada halaman muka surat 58. Okey, cikgu akan bantu kamu. Kita tengok soalan A dahulu. Okey, soalan A. Li Wei membilang 1000-1000. Dia mula membilang dari 105,640 hinggalah 112,640. Antara nombor berikut, yang mana akan Li Wei sebut? Jadi nombor yang Li Wei akan sebut antara 105,640 sehinggalah 112,640. Dan dia menaik membilang pada tempat ribu. Okay, jadi kalau 105,000, nombor seterusnya adalah 106,640 dan seterusnya sehinggalah 112,640. Jadi nombor kurang daripada 105,640 memang confirm lah bukan. Dan kalau lebih daripada 112,640 pun bukan juga yang disebut oleh Li Wei. Jadi jawapan untuk A adalah dua nombor. Jadi cuba kamu cari apakah dua nombor yang disebut oleh Li Wei. Okay, seterusnya bagi B, Rania sedang menulis suatu pola nombor tertib menurun. Okay, tertib menurun ni berapa? 10,000, 10,000. Dengan dia memulakan dengan nombor 649,280. Jadi nombor 10,000 adalah digit 4. Okay, 649,280 turun 639,280. Okay, jadi nombor yang seterusnya berapa? Cuba kamu cari dan senaraikan. Okay, bila senaraikan, cari apakah nombor yang kelima dalam nombor yang ditulis oleh Rania. Okay, kemudian yang kedua, soalan kedua, dia minta nombor ketiga. Ambil nombor yang ketiga di sini. Nombor yang ketiga ni kita akan bunda kepada ratus ribu. Garis digit ratus ribu. Kemudian nombor di belakangnya perlu dibulatkan. Dan tengok apa nombor sebelahnya. Kaya atau miskin. Kalau kaya tambah 1. Kalau miskin tambah sifar. Tak tambah apa-apa. Okay, kemudian kita tengok C. Jadual menunjukkan bilangan tempahan bekas makanan dari pasar raya L, M dan N. Okay, ini soalan yang macam tadi kita guna garisan. Okay, L kita bolehlah buat dengan dalam bentuk gambar rajah. Pasar raya L, garisan dia kita boleh guna garisan ni. Sampai sini adalah 120,718. Okay, M, pasar raya M. Berapa? Lebih daripada pasar raya L. Jadi salin balik garisan pasar raya L ni dan tulis 120,718 lebih, maksudnya tambah lagi garisan. Tambah garisan sebanyak berapa? 6,790. Okey, kemudian kita tengok untuk pasar raya N. Pasar raya N dia kata lebih daripada pasar raya M yang di atas ni. Jadi kita salin balik garisan nombor pada M. Okay, 120,718 dengan 6,790. Okay, lebih berapa lagi? Tambah lagi garisan. 7,020. Okay, sekarang apa soalan dia? Berapakah jumlah bekas makanan dan minuman yang ditempah oleh ketiga-tiga pasar? Jadi kena cari dulu. Okey, nilai pasar raya L kita dah tahu 120,718. Okey, M ni macam mana nak dapat? Tambahlah 120,718 tambah dengan 6,790. Okey, kita dapat pasar raya M. Dan untuk pasar raya N pun kena tambah ketiga-tiga nombor, barulah kita tahu pasar raya N berapa bilangan bekas. Dah dapat L, M dan N, barulah kita tambah ketiga-tiga bilangan bekas makanan pada pasar raya tersebut. Barulah kita dapat jumlah ketiga-tiga pasar raya itu. Okey, kemudian kalau soalan D. Kilang biskut enak telah menghasilkan 275,500 paket biskut. Kemudian 140,850 ni diedarkan kepada beberapa buah pasar raya. Okey, bila dah diedarkan, benda tu kuantiti bila kita dah bagi orang mesti berkurang. Jadi bila berkurang kita akan guna operasi
tolak. Okey, kemudian 850 paket ni didermakan lagi, bagi lagi kepada rumah anak yatim. Jadi berapa lagi yang tinggal? Jadi kita ambil lah yang asal dia 275,500. Kita tolak lah, kita dah bagi kan ke orang 140,850. Kemudian tolak lagi dengan 850. Jadi kita dapatlah berapa lagi tinggal paket biskut kita. Okay, untuk soalan E, sebuah kilang bateri mengeluarkan sebanyak 8,970 unit bateri dalam masa 1 hari. Jadi dia nak cari jumlah bateri yang dikeluarkan dalam tempoh 4 minggu. Okay, yang ini dia tak bagi dalam hari. Yang kita ada maklumat adalah dalam hari. Jadi kita kena tukar 4 minggu tu kepada hari. Nak tukar minggu kepada hari, 1 minggu sama dengan 7 hari. Bila minggu nak ke hari, kita akan darab dengan 7. Jadi kita akan buat ayat matematik. 8,970 darab dengan 4 minggu. 4 minggu ni darab dengan 7. Barulah kita dapat jawapan jumlah bateri untuk tempoh 4 minggu. Kita tengok soalan F. Apa yang diminta? Bersempena dengan Hari Bendera St. John Ambulance Malaysia, ada 420,689 keping pelekat diedarkan. Okey, kita jumpa kata kunci diedarkan sama banyak. Ini adalah operasi bahagi kepada berapa? 97 buah sekolah. Berapakah bilangan pelekat yang diterima oleh sebuah? Okey, dia nak tanya sebuah. Jadi confirm ni operasi bahagi. Kita ambil 420,689. Kita akan bahagikan dengan 97. Barulah kita tahu berapalah dapat untuk sebuah sekolah. Okey, soalan G. Puan Ashwani, dia mengisi sejumlah W keping coklat sama banyak. Okey, sama banyak lagi ke dalam 28 buah. Okey, bila dah isi sama banyak tu maksudnya operasi bahagi. Okey, jadi setiap balang dia bagi tahu maklumat setiap balang ada 60 je. Macam mana ayat matematik kita nak buat? Kita tulislah W ni ada pada awal dia. Kemudian dia agih bahagi kepada berapa? 28. Jadi jawapan dalam satu balang tu ada 60. Soalan dia nak nilai W. Ingat, bila nak cari anu dalam operasi bahagi, darab, tambah ke tolak, cikgu suruh label dulu B dengan K. Tolonglah label dahulu supaya awak boleh guna tips cikgu yang betul. Okay, kalau dalam bahagi, nilai B adalah pada bahagian hadapan. Dan yang selebihnya adalah K dan K. Jadi W berada di tempat B. Okay, untuk tips ni, kalau nak cari B untuk operasi darab dan juga bahagi, kita nak kena, apa dia? 28. Aku nak cari nilai besar, kena darab. K darab K. Jadi nilai yang kita ada adalah 28 dengan 60. Jadi 28 tu darab dengan 60. Barulah kita dapat nilai W tu. Okey, seterusnya kita tengok soalan H. Okey, H. Sebanyak 15 anak pokok betik ditanam dalam satu barisan. Ada K barisan anak pokok betik. Jumlah anak pokok betik ialah 180. Apakah nilai K? Okey, satu barisan ni ada 15 anak pokok. Tak tahu ada berapa barisan lagi. K. Jadi, kita nak tahu ada 15. Kita ambil 15. Kita darab dah dengan K. Tak tahu berapa barisan. Tapi jumlah dia kita akan dapat 180. Jadi, nak cari nilai K. Ini nilai anu. Label dahulu. Kalau darab K, jawapan tu yang akan jadi B. Jadi untuk cari nilai K dalam operasi darab atau bahagi, K adalah B bahagi dengan K. Jadi nilai B kita adalah 180. Nak cari nilai K kita, 180 kena bahagi dengan nilai K kita adalah 15. Baru kita dapat jawapan berapa sebenarnya nilai anu K tu. Okey, seterusnya kita tengok soalan I. David mengutip 54 biji durian di kebunnya. Kemudian, dia makan 18 biji durian. Lepas dia makan tu,
dia baru bagi sama banyak. Sama banyak lagi. Ni operasi bahagi. Kepada berapa orang? 6 orang. Berapakah bilangan durian yang diterima oleh setiap jirannya? Jadi kita kiralah dulu. Kita kena selesaikan dulu. Kena buat dalam kurungan dulu. 54 tu, kemudian dia makan. Tolak lah, dah makan mesti berkurang. Tolak 18 dulu, barulah dibahagi kepada 6. Jadi selesaikan yang dalam kurungan dahulu, barulah selesai yang bahagi. Baru kamu tahu berapa bilangan durian yang diterima oleh setiap jirannya. Okey, untuk J, kita tengok J, di sebuah sekolah ada 1,450 orang. 1,450 orang murid perempuan, lepas tu 917 orang murid lelaki. Setiap murid tu akan dapat 5 token. Jadi, berapakah jumlah soalan dia nak? Berapakah jumlah token yang diberikan kepada semua murid sekolah tu? Jadi, tambah. Kita ambil 1,450 tu dulu. Tambah dengan 917. Cari dulu bilangan murid tu semua. Kemudian barulah darab dengan 5. Barulah kita tahu jumlah token keseluruhan murid. Okay, soalan K. Bella ada wang simpanan 4,530. RM 4,530. Lepas tu, ayah dia ni bahagi sama banyak. Ni, sama banyak. Ayah dia ada 150. Bahagi sama banyak kepada siapa? Bella dan 2 orang. Bila Bella dan 2 orang, di sini dah jadi berapa? 3 orang. Jangan bahagi dengan 2 je tau. Okay, sekarang kita nak buat ayat matematik untuk selesaikan masalah ni. Duit Bella pada awal 4,530. Kemudian, akan tambah lagi sebab ayah dia bagi. Tapi ayah dia bagi bukan 150. 150 tu dibahagi lagi kepada 3. Jadi barulah kita dapat jawapan sama dengan berapa duit Bella. Jadi selesaikan dulu dalam operasi yang dalam kurungan. Okey, kemudian kita tengok soalan penyelesaian masalah yang terakhir. Jamili mengeluarkan 1,200 daripada akaun gajinya. Lepas tu dia belanja. Dia belanja 450. Bila belanja ni, duit tu mestilah makin banyak ke makin sikit? Betul lah, makin sikit. Bila makin sikit, kita akan tambah ke tolak? Tolak. Okey. Kita letak operasi dekat situ. Tulis operasi tolak. Okey. Baki wang itu dimasukkan sama banyak. Okey. Dimasukkan sama banyak ke dalam 6 keping. Maksudnya dia bahagi sama banyak. Jadi operasi kat sini adalah bahagi. Berapakah nilai wang di dalam sekeping? Dia nak sekeping sampo tu. Jadi kita dah tulis operasi. Kita tulis ayat matematik 1,000 RM 1,200 tu. Tolak dulu dengan RM 450. Okay, 450. Letak ni dalam kurungan sebab kita kena selesaikan ini dulu. Kemudian barulah kita bahagi kepada berapa keping sapu? 6. Jadi kita akan dapat jawapan berapa RM. Kamu kena kira lah. Jadi cuba guna panduan yang cikgu bagi untuk selesaikan penyelesaian masalah pada halaman muka surat 58 dan 59. Selamat mencuba.